Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Seni berpolitik yang kita perlu tahu. Saya mohon Anda dengar ini, share kepada semua kawan-kawan yang suka berpolitik. Supaya mereka perlu paham seni berpolitik yang perlu tahu dan perlu dipelajari. Ini bukan calang-calang, ini ditulis oleh Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali. Politik bukannya seni pertembungan, tetapi seni perundingan dan diplomasi. Seorang pemimpin yang bijak berpandangan jauh, mencari titik untuk bersatu dengan pihak lawan yang berbeza kerana pada kesatuan itu terserlah maslahah buat negara. Malah dalam Islam, kesatuan itulah asas kepada hubungan sesama insan. Kerana semuanya berayah dan beribukan Adam dan Hawa. Raja-raja Melayu mempunyai seni perundingan sehingga Inggris yang mempunyai kekuatan ketenteraan melebihi mereka hanya mampu berunding menerusi perjanjian untuk mencampuri urusan pentadbiran negeri-negeri Melayu yang sekaligus mengiktiraf kedaulatan Raja-Raja Melayu ke atas negeri-negeri Melayu. Kesannya, kedaulatan Raja-Raja Melayu kekal sehingga kini di bumi Malaysia. Malaysia mungkin berbeza. Banyak pendirian politik dengan Amerika Syarikat, Rusia dan China. Namun, ada titik diplomasi yang memerlukan kebijaksanaan pemimpin bagi memastikan negara dan rakyat sentiasa beroleh kemakmuran. Berunding bukan artinya tunduk dan mengalah, tetapi ia kebijaksanaan mempertahankan izah keagungan dan kedaulatan. Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali merupakan penasihat agama timbalan Perdana Menteri. Wow, jadi saudara-saudara sekalian, dalam seni berpolitik yang ditulis yang perlu kita tahu oleh Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali ini, perkara yang paling penting ialah politik bukan pertembungan tetapi seni perundingan dan diplomasi. Saya fikir ramai orang di Malaysia khususnya yang suka dengan politik, pemimpin-pemimpin yang ada di Malaysia khususnya yang ekstrim. Mungkin termasuklah Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh yang selalunya sukar sangat di bawah berunding ini. Mungkin beliau perlu membaca apa yang ditulis oleh Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali ini, yaitu politik ialah seni perundingan dan diplomasi. Akmal Saleh kalau nak tegur orang-orang yang berkaitan dengan kerajaan perpaduan, mungkin Akmal Saleh boleh terapkan perbuatan diplomasi ini. Janganlah terlalu terikut-ikut gaya pembangkang kerana beliau bukan pembangkang. Beliau patut secara diplomasi dalaman jangan tunjuk aib diri sendiri, aib pasukan sendiri kepada umum. Karena menurut Datuk Khairuddin ini, seorang pemimpin yang bijak berpandangan jauh, mencari titik untuk bersatu dengan pihak lawan yang berbeza, kerana pada kesatuan itu terserlah maslahah buat rakyat. Titik bersatu itu perlu dicari segera. Jangan hanya sibuk cari perbezaan demi perbezaan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel ini. Satu lagi, pengakuan Najib yang betul-betul tak pernah kita sangka dia akan sebut. Kata Najib, saya mahu rahsiakan bantuan Saudi. Itu diberitahu Najib di mahkamah. Bagaimana nak mahu rahsiakan jumlah yang begitu terlalu besar duitnya? Tak mungkin dapat disembunyikan. Bayangkanlah kan, duit yang diberikan kononnya daripada Saudi itu berjumlah berbilion ringgit. Macam manalah nak sembunyikan? Tapi tak apalah, kita baca dululah apa yang Najib kata di mahkamah ini.
Najib Razak kata beliau berhasrat untuk mengucapkan terima kasih kepada Raja Abdullah secara peribadi. Najib Razak memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa beliau mahu merahsiakan bantuan keuangan yang dikatakan diterima daripada keluarga di Raja Saudi. Menurut bekas Perdana Menteri itu, beliau bercadang untuk mengucapkan terima kasih kepada almarhum Raja Abdullah secara peribadi dan bukan secara bertulis. Wah, ini betul-betul hebat punya pengakuan. Surat boleh jatuh ke tangan yang salah, kata Najib ketika ditanya peguam Wan Azman Aiman Wan Fakhruddin. Mengapa beliau tidak menghantar nota terima kasih kepada Raja Abdullah atau keluarga di Raja Saudi? Ketika memberi keterangan dalam kes 1MDB, Najib ketika pemeriksaan balas berkata, beliau menerima 20 juta US dollar pada tahun 2011 daripada putra Faisal yang didakwanya adalah ahli keluarga di Raja Saudi. Beliau juga berkata, beliau tidak mendesak Faisal mengenai kelewatan bantuan keuangan yang dijanjikan. Terpulang pada mereka bila mahu menyampaikan wang. Surat itu tidak menyatakan bila dana akan dipositkan, kata beliau. Husni kembali ikrar sokong, kata Najib. Najib turut memberi keterangan bahawa bekas Menteri Ahmad Husni Hanaz Azal kembali selepas meletak jawatan untuk ikrar sokongan. Beliau menegaskan Husni yang berkhidmat sebagai Menteri Kewangan II meletak jawatan pada tahun 2016 kerana tidak berpuas hati dengan cadangan pemindahan ke kementerian lain. Husni merasakan dia boleh menyumbang sebagai calon Barisan Nasional untuk Tambun dalam PRU 2018, kata Najib. Barisan Nasional meletakkan Husni sebagai calon di Parlimen Tambun, tetapi tewas kepada Ahmad Faisal Azumu dari Bersatu yang ketika itu komponen Pakatan Harapan. Selepas kalah, dia tiba-tiba jadi masam muka, kata Najib. Najib didakwa atas 25 pertuduhan penggubahan wang haram dan salah guna kuasa membabitkan dana yang didakwa milik 1MDB berjumlah 2.28 bilion yang didepositkan ke dalam akaun M-Bank miliknya antara Februari 2011 dan Disember 2014. Wow. Sebelum kita berpisah, tinggalkan dulu komen Anda semua. Bagaimana pula pendapat Anda tentang pendedahan dan pengakuan Najib yang berkata saya mahu rahsiakan bantuan Saudi? Kerana Najib kata beliau berhasrat mengucapkan terima kasih kepada Raja Abdullah secara peribadi dan bukan melalui surat. Kerana menurut alasan Najib, dia tidak mahu menulis surat secara peribadi kerana dia takut surat itu jatuh ke tangan orang yang salah. Wow, siapakah orang yang salah? Macam mana pula boleh surat rasmi kerajaan kepada kerajaan boleh jatuh ke tangan yang salah? Itu betul-betul mengejutkan. Kalau mungkin surat cinta daripada Sianu ke Sianu, bolehlah kita terimalah kan. Tapi kalau kepada raja, daripada negara kepada raja, ini macam susah mau terimalah. Bagaimana pula pendapat Anda? Jumpa lagi. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Giliran Rafizi sekolahkan pula orang yang paling tak suka dengan beliau. Rafizi akhirnya sekolahkan Adun Kedah. Projek KHTP tergendala bukan sebab kerajaan. Okey, kita tengok dululah siapa Adun Kedah yang dihentam disekolahkan oleh Rafizi ini. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menemplak ucapan seorang Adun Kedah yang mendakwa Kerajaan Persekutuan telah menekan atau menindas pembangunan The Greater Kedah. Ketika sidang Dewan Undangan Negeri Kedah tahun lalu, Adun Jitra Dr. Haim Hilman Abdullah berkata, negeri itu telah begitu lama menunggu kelulusan notis perubahan atau NOC dari Kementerian Ekonomi untuk pembesaran Taman Teknologi Tinggi Kulim, Kulim High Tech Park, tetapi belum diluluskan lagi.
Rafizi dalam respon balasnya hari ini mendedahkan, permasalahan yang timbul adalah berpunca dari kerajaan negeri Kedah sendiri, yang sehingga hari ini masih belum menyelesaikan hal pemilikan tanah. Rupa-rupanya begitu ceritanya. Tanah tidak boleh campur tangan oleh kerajaan persekutuan. Ianya mesti diselesaikan oleh kerajaan negeri. Itu bahagian kerja kamu. Tapi kenapa pula Rafizi, Menteri Kerajaan pula yang kena marah? Kenapa pula itu salah kerajaan persekutuan? Buatlah kerja di bahagian Anda. Jangan pula salahkan orang. Ini asik-asik cari kambing hitam. Salah orang, salah sendiri, salah orang. Akhirnya macam bangau si bangau lah kan. Bukan salah sendiri pun salahkan orang. Tak mahu mengaku dia bersalah yang lemah. Rafizi berkata, kerajaan telah meluluskan 195 juta ringgit kepada Kedah untuk pembangunan fasa 5 Kulim High Tech Park. Namun projek masih tidak berjalan kerana kerajaan negeri gagal dalam urusan pembelian tanah. Rupa-rupanya itu yang berlaku, yang tak pernah diberitahu oleh kerajaan Kedah. Atas sebab itu, peruntukan tidak dapat dilepaskan kepada kerajaan negeri kerana mengikut syarat. Hal pemilikan tanah perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum peruntukan disalurkan. Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Ekonomi sebenarnya telah pun meluluskan 195 juta ringgit kepada kerajaan Kedah. Masalahnya telah diluluskan. Projek masih belum boleh berjalan kerana tanah yang dikemukakan semasa permohonan pinjaman itu bermasalah dan pembelian tidak dapat diteruskan. Kalau belum ada tanah, projek tidak dapat diteruskan. Memang dalam syarat mana-mana peruntukan kerajaan persekutuan ialah hal pemilikan tanah perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum peruntukan diluluskan semula. Kerajaan Kedah sekarang mendakwa mereka telah mengenal pasti tanah baru yang perlu dibeli dan menuntut supaya Kementerian Ekonomi meluluskan juga pelepasan peruntukan 195 juta ringgit itu walaupun hal pemilikan tanah belum diselesaikan. Jelasnya dalam satu video penjelasan di Facebook. Menurut Rafizi, sudah banyak kes dihadapi kerajaan di mana apabila projek sudah diumumkan dan peruntukan telah disediakan, akhirnya projek itu tergendala kerana isu pemilikan tanah yang masih tertunggak. Sedangkan, kata beliau, kerajaan persekutuan perlu meminjam wang untuk menyediakan 195 juta itu dan membayar faedah pinjaman. Jika projek tergendala, rakyat Malaysia perlu menanggung faedah pinjaman selama mana kerajaan Kedah tidak dapat menyiapkan projek itu. Kita semua sedia maklum, rekod pentadbiran kerajaan Kedah sekarang bila projek tak jadi, dia akan kata saya tukang baca je ataupun itu projek swasta bukan projek saya. Lain kali sebelum seru nama saya untuk kandungan TikTok, semak dululah keseluruhan fakta kes atau isu itu. Jelas Rafizi panjang lebar. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Tol zaman Najib pun naik. Jangan terlandak ya ke laut. Oleh Layana Marzuki. Saya terbaca ada hantaran di media sosial memandirkan rakyat yang mana kebanyakannya Melayu, kata Liana. Katanya, tol tidak pernah naik masa zaman pentadbiran Najib Razak. Itu ditulis di dalam apa yang dibaca oleh Liana. Kata Liana, saya terus memasukkan fakta itu ke dalam chat GPT. Dan ini chat GPT beri. Soalan saya, katanya, adakah berlaku kenaikan kadar tol Lebuh Raya semasa pentadbiran Najib Razak? Jika ya, di mana, bila dan berapa banyak? Ya, semasa pentadbiran Najib Razak,
berlaku kenaikan kadar tol Lebuh Raya. Sejak 15 Oktober 2015, kadar tol untuk Lebuh Raya yang dikendalikan oleh 11 syarikat konsesi dinaikkan dengan jumlah antara 20 sen kepada 3 ringgit. Lebuh Raya ini termasuklah Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak, Lebuh Raya Maju, Lebuh Raya Penyurayan Kajang, Lebuh Raya Duta Ulu Kelang, Terowong Smart, Lebuh Raya KL Kuala Lumpur, Sungai Besi Lebuh Raya, Lebuh Raya Pantai Baru, Lebuh Raya Kajang, Seremban, Lebuh Raya Damansara Puchong, dan penyuraian trafik Kuala Lumpur Barat Sistem Sprint. Di samping itu, pada tahun 2011, kadar tol untuk Lebuh Raya di bawah Lebuh Raya Plus telah disusun semula dengan peningkatan kadar tol sebanyak 5% setiap 3 tahun. Penstrukturan semula ini juga memanjangkan tempo konsesi untuk Lebuh Raya ini sehingga tahun 2038. Pelarasan kadar tol ini adalah sebahagian daripada perjanjian konsesi yang ditandatangani pada 1990-an yang menetapkan kenaikan kadar tol berkala. Perdana Menteri Najib Razak menekankan bahawa jika kadar tol tidak dinaikkan mengikut perjanjian ini, kerajaan akan bertanggungjawab untuk membayar pampasan kepada pemegang konsesi Lebuh Raya dan memberi kesan kepada dana yang tersedia untuk perbelanjaan awam yang lain. Nampak sangat dakyah-dakyah ke laut yang suka hati main sebut, kata Liana. Sudahlah memperbodohkan kaum saya, kata Liana, dengan fakta menipu dan separuh masak. Kami bukan semuanya benak, main telan saja apa yang kamu cakap, kata Liana lagi. Sekarang ini saudara-saudara, maci-maci, paci-paci, nenek-nenek, atuk-atuk, abang-abang, adik-adik sekalian, semua maklumat di hujung jari. Janganlah menjadi orang yang seperti bodoh lagi. Kalau dapat maklumat, tekan saja di hujung jari Anda telefon itu. Cari ChatGPT ataupun cari saja Google. Type sajalah apa yang Anda nak tanya, semuanya akan keluar kebenaran di sana. Bukannya terus telan sebiji-sebiji saja, fitnah dan sebagainya. Takut-takut nanti Anda menjadi sebahagian daripada dosa fitnah itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Belum dapat apa-apa keputusan tentang tahanan rumah Najib dan belum sempat dapat menikmati tahanan rumah. Ini pula pendedahan saksi di mahkamah yang mengejutkan kita. Pernah menonton satu filem. Saya pernah menonton satu filem yang mana seorang wanita itu dibuang oleh lelakinya atau suaminya begitu saja dengan diberikan cek kosong. Kata lelaki itu, nah, cek kosong ini, aku ceraikan kamu, jangan ganggu aku lagi. Anda ambillah cek kosong ini, tulis berapa Anda mahu, kata lelaki itu dan menandatangani cek kosong tersebut. Wanita yang dibuang itu tidak berpikir panjang, sudah rasa teraniaya, menulis jumlah yang tak pernah difikirkan oleh lelaki itu di cek tersebut. Dia membalas dendam. Dia menulis berapa? 10 bilion ringgit. Akhirnya apa jadi dengan lelaki itu? Beliau jatuh muflis dan terpaksa merempat. Itu dalam sebuah film movie. Tapi dalam kes SRC, rupa-rupanya berlaku kes yang hampir sama. Apabila bekas pengarah SRC menandatangani cek kosong. Wow! Bagaimana seorang pengarah itu boleh tanda tangan cek kosong dan siapa yang mengarahkannya. Tanda tangan cek kosong itu lain cerita. Tapi yang kita nak tahu ialah siapa sebenarnya yang menerima cek kosong itu dan berapa jumlah yang dia tulis pun kita nak tahu. Dipetik dari Malaysia Kini. Bekas pengarah SRC Internasional Sdn Berhad, Datuk Suboh Mad Yassin,
memberitahu Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur bahawa beliau menandatangani 4 keping cek kosong tetapi tidak mengetahui ia adalah untuk UMNO dan UMNO Selangor. Ini betul-betul mengejutkan kita. Bayangkan pengarah SRC Internasional, Syarikat Negara, Syarikat 1MDB memberikan cek kosong tetapi tidak mengetahui ia adalah untuk UMNO dan UMNO Selangor. Cek kosong itu diserahkan untuk UMNO dan UMNO Selangor. Bayangkan, cek kosong, tulislah berapa yang kamu mahu. Itu lebih kurang begitu ceritanya lah. Datuk Subuh Mat Yassin, 74 tahun berkata, beliau menandatangani cek kosong tersebut selepas bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO SRC Nik Faisal Arif Kamil memaklumkan kepadanya bahawa itu adalah arahan daripada pihak atas iaitu Datuk Seri Najib Razak. Yang ini betul-betul mengejutkan. Bayangkan cek kosong itu ditandatangani selepas bekas Ketua Pegawai Eksekutif memaklumkan kepadanya atas arahan daripada Najib. Aduh, ini betul-betul pendedahan yang mengejutkan kita lah kan. Rupa-rupanya bukan dalam filem, dalam drama saja wujud cek kosong, tetapi di Malaysia juga ada. Apabila saya menandatangani cek tersebut, kata beliau, tiada penerima dan nilai cek tersebut tidak diisi. Saya tidak tahu ia sepatutnya untuk defendant UMNO dan UMNO Selangor. Cek yang diberikan kepada saya untuk ditandatangani adalah kosong dan telah ditandatangani terlebih dahulu oleh Nik Faisal sendiri. Selepas saya menandatangani cek tersebut, Nik Faisal mengambilnya dan saya tidak pernah melihatnya lagi, kata beliau. Beliau berkata demikian ketika membaca pernyataan saksinya pada perbicaraan saman SRC dan 2 anak syarikatnya, Gandingan Menteri Sendirian Berhad dan Jendela Pinggiran Sendirian Berhad, terhadap UMNO dan UMNO Selangor pada Mei 2021. Apabila Peguam Razlan Hadri Zulkifli yang mewakili SRC merujuk kepada dokumen berkaitan 4 cek tersebut, Subo sebagai saksi kedua SRC mengesahkan cek-cek itu dikeluarkan oleh Jendela Pinggiran kepada UMNO berjumlah 16 juta ringgit dan kepada UMNO Selangor sebanyak 3,5 juta. Wow, ini jumlah yang luar biasa. Apabila ditanya oleh Razlan Hadri siapa yang menandatangani cek-cek tersebut, saksi menjawab Nik Faisal dan saya. Subo seterusnya berkata beliau mempercayai Nik Faisal kerana beliau adalah CEO dan mewakili dirinya sebagai individu yang sangat rapat dengan Najib. Justru beliau tidak mempunyai sebab untuk meragui Nik Faisal. Malah, seluruh lembaga pengarah menerima apa sahaja apabila Nik Faisal memaklumkan kepada kami bahawa arahan tertentu itu datang daripada Datuk Seri Najib. Dalam situasi itu, kami bertindak mengikut apa yang diarahkan. Ini berlaku sepanjang tempoh saya berkhidmat di SRC, Gandingan Menteri Sendirian Berhad dan Jendela Pinggiran Sendirian Berhad, katanya. Subuh juga merupakan pengarah untuk Gandingan Menteri dan Jendela Pinggiran pada masa tersebut. Subuh seterusnya berkata, sebarang komunikasi atau arahan daripada Najib kepada lembaga pengarah akan disampaikan melalui Nik Faisal dan Nik Faisal hanya akan mendekatinya jika beliau memerlukannya untuk menandatangani sebarang dokumen. Pertanyaan saya sering diketepikan dalam kenyataan yang mencadangkan bahawa transaksi asas mesti dilakukan atas kehendak Datuk Seri Najib. Contohnya, bos naklah atau diminta pihak atasan. Kebanyakan masa, dokumen yang perlu saya tandatangani sudah pun ditandatangani oleh Nik Faisal. Saya hanya dikehendaki untuk menandatangani balas mengikut permintaannya, kata beliau. Dalam saman terhadap UMNO, Planatif menuntut 16 juta ringgit yang mereka dakwa telah dipindahkan secara salah kepada parti politik itu
dengan menegaskan bahawa UMNO tidak mempunyai asas untuk menerima dana itu. Saman kedua melibatkan tuntutan RM3.5 juta terhadap Badan Perhubungan UMNO Selangor yang juga didakwa telah menerima dana tersebut. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Raja Ahmad Mozahunuddin Shah Raja Mozan bersambung lagi esok. Apa komen anda pula untuk isu kali ini? Pendedahan yang luar biasa, pendedahan yang mengejutkan kita semua. Bayangkanlah arahan-arahan daripada orang atasan itu mengejutkan kita semua. Sehinggalah kepada menandatangani cek kosong. Dan cek kosong itu pula menurut saksi diserahkan untuk UMNO dan UMNO Selangor. Dan jumlahnya pula adalah luar biasa. Iaitu didakwa berjumlah 16 juta ringgit untuk UMNO dan untuk UMNO Selangor sebanyak 3.5 juta ringgit. Oh, ini memang sangat-sangat banyak. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya. Ini adalah pengakuan daripada Anwar Ibrahim sendiri yang pasti membuatkan Perikatan Nasional Pembangkang terduduk sambil bergenang air mata. Takbir urus accountability, keutamaan pentadbiran madani, kata Anwar Ibrahim. Ditekan, dihimpit, dihentam, diprovokasi dan sebagainya. Anwar Ibrahim tidak pernah berputus asa, tidak pernah menyerah. Dia hanya kata takbir urus accountability, keutamaan pentadbiran madani. Kepentingan takbir urus dan accountability kepimpinan di Malaysia antara keutamaan tertinggi pentadbiran kerajaan madani, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata, banyak negara telah dimusnahkan akibat keangkuhan dan rasuah para pemimpin mereka, sambil menegaskan bahawa kepimpinan berkesan perlu berlandaskan kerendahan hati dan komitmen untuk menangani rasuah secara langsung. Kami mewarisi beberapa isu dan skandal daripada masa lepas, jadi kami perlu menjadi lebih tegas tentang itu, yang mana ia mencabar, khususnya apabila rasuah disifatkan sebagai sistemik. Proses tender perlu telus dan perlu ada suruhanjaya pencegahan rasuah yang efektif dengan perundangan yang mencukupi dan kuasa yang mencukupi. Saya fikir itu harus menjadi permulaannya, kata Anwar Ibrahim. Beliau berkata demikian dalam dialog eksklusif bertajuk A Conversation with Anwar Ibrahim yang dikendalikan pengasas dan pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Forum Ekonomi Dunia WEF, Profesor Klaus sebagai moderator hari ini. Anwar berkata demikian dalam respon kepada soalan Schwab berhubung kualiti utama kejayaan pemimpin politik dalam dunia serba pantas masa kini. Mengenai kerumitan takbir urus, Anwar berkata, pemimpin politik bukan sahaja perlu mempunyai kemahuan untuk memimpin, tetapi juga sifat rendah diri untuk mengakui keterbatasan mereka. Kerendahan hati kepimpinan penting kerana pemimpin politik, meskipun pujian yang diberi, sering terlupa bahawa ada ruang untuk pembelajaran dan kami perlu ada sifat rendah diri untuk mengaku keterbatasan kami, kata beliau. Anwar berkata kepimpinan beliau berlandaskan prinsip keadilan dan kesaksamaan untuk semua warga negara tanpa mengira status sosial atau ekonomi mereka. Beliau berkata ia peranan kerajaan untuk memastikan akses yang sama kepada peluang pendidikan, kesihatan dan kebajikan bagi semua rakyat Malaysia. Tiada sesiapa yang patut diperlakukan sedemikian ketidaksamaan, dan jika anda bercakap tentang maruah lelaki dan wanita, maka peluang mereka, pendidikan mereka, kesihatan mereka, kebajikan mereka mesti diberi perlindungan sewajarnya. Ketaksamaan terang-terangan ini bagi saya kapitalisme yang tidak terkawal. Bagi pihak Malaysia mesti ditamatkan. Sudah tentu ia selamanya bersifat kapitalis dalam sistem, tetapi tidak boleh ada isu oligarki dan
anakronisme. Ia akan memusnahkan dasar-dasar asas apa yang kita artikan dengan kebebasan dan accountability demokratik, kata Anwar lagi. Wow, jawapan yang sangat luar biasa daripada Anwar Ibrahim. Greenpeace kata, inilah negara yang amat diperlukan. Inilah pemimpin negara yang perlu oleh Malaysia. Berlandaskan kerendahan hati dan komitmen untuk menangani rasuah secara langsung. Anwar Ibrahim sejak hari pertama beliau memegang tampuk kepimpinan Perdana Menteri sudah mengisytiharkan perang rasuah habis-habisan. Dan pastinya semua hantu rasuah yang ada di Malaysia sudah mula takut dan bergegar lutut, mungkin sudah terkencing dalam seluar. Lihat saja sekarang, sudah berpuluh-puluh pendedahan yang tak pernah kita sangka berlaku. Akhirnya ditangkap, didedahkan, dibongkar, pelbagai isu rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya. Skandal-skandal melibatkan berbilion ringgit juga didedahkan. Itulah yang terbaik. Tahniah SPRM dan Anwar Ibrahim. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Tinggalkan komen. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu lagi pendedahan luar biasa daripada Najib yang mana sedang menjalani perbicaraan berkaitan 1MDB. Belum sempat terima pengampunan untuk tahanan di rumah, ini terjadi kepada Najib. Kata Najib, tugas pimpin negara lebih besar. Saya tak boleh tahu semua hal 1MDB. Ini satu pengakuan Najib yang betul-betul mengejutkan seluruh rakyat Malaysia berkait dengan 1MDB. 1MDB dananya berpuluh bilion ringgit dan ini pula jawapan beliau. Ada netizen kata jawapan ini adalah jawapan selamat. Jawapan ini untuk menyelamatkan diri. Tetapi jawapan ini, kata netizen, tidak bertanggung jawab. Apa pula pendapat anda semua? Bekas Perdana Menteri Najib Razak memberi keterangan dia tidak boleh terlibat dalam salah laku melalui pengurusan mikro 1MDB kerana dia mengendalikan seluruh negara yang lebih besar daripada syarikat itu. Namun saudara, kerugian di 1MDB sangatlah besar dan besar sangat kesannya. Bekas Menteri Kewangan itu memberitahu Mahkamah Tinggi di Putrajaya hari ini bahawa ini adalah sebab mengapa dia diperdaya oleh ahli pengurusan 1MDB yang diamanahkan dengan tugas dalam syarikat itu. Semasa pemeriksaan balas oleh Peguam Bela Utama Muhammad Safi Abdullah, Najib mengingatkan pihak pendakwaan bahawa memandangkan dia adalah Perdana Menteri antara tahun 2009 dan 2018 adalah mustahil baginya untuk membuat susulan dalam setiap hal berkaitan 1MDB kerana dia mempunyai tugas besar memimpin negara. Tertuduh berkata bahawa ramai bekas ahli pengurusan yang didakwa terlibat dalam penyelewengan syarikat itu tidak pernah didakwa atas jenayah berkenaan. Sebaliknya, dijadikan saksi pendakwaan terhadapnya dalam perbicaraan salah guna kuasa dan pengubahan wang haram 1MDB bernilai RM2.27 bilion ringgit. Najib berhujah bahawa dia telah diperdayakan oleh dalang sebenar di sebalik penyelewengan itu kerana dia sibuk menguruskan Malaysia untuk kepentingan rakyat. Yang menjadi persoalan netizen dalam pengakuan Najib ini ialah Najib kena bagi tahu sekarang siapa dalang utama, dalang sebenar di sebalik penyelewengan itu kalau ada. Jika Najib mengatakan dalang sebenarnya ialah seseorang, termasuklah contoh seperti Jolo, Najib kena mengakuinya. Siapa dalang utamanya? Ketika Najib menjawab, anda perlu bergantung kepada sistem. Jika pengurusan 1MDB memberi gambaran yang salah, maka anda tidak mampu untuk mendapatkan gambaran penuh, kata Najib. Safdi Abdullah, Timbalan Pendakwa Raya, bertanya, Akram Garib berkata anda melakukan pengurusan mikro 1MDB. Najib menjawab, dia tidak faham peranan Perdana Menteri menguruskan seluruh negara
seluruh negara bukan 1MDB tetapi jauh lebih besar daripada itu. Itulah sebab netizen mengatakan jawapan Najib ini sebenarnya hanya untuk menyelamatkan diri dan tidak bertanggung jawab. Najib juga menegaskan bahawa dia tidak mempunyai pengetahuan atau penglibatan dalam salah laku di 1MDB dan semua penyelewengan dana itu didalangi semata-mata oleh ahli perniagaan dalam buruan Low Tiak Jo dan pihak pengurusan syarikat. Antara bekas ahli pengurusan yang menjadi saksi pendakwaan ialah bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Sahrul Azral Ibrahim Helmi dan Muhammad Hazim Abdul Rahman, bekas Peguam Amnya Jasmine Low dan bekas Ketua Pegawai Kewangannya Azmi Tahir. Semasa pemeriksaan balas Safi, Najib menegaskan bahawa situasi pengurusan 1MDB mengelirukan dan bukanlah terjadi di syarikat itu saja, tapi sudah berlaku di bank pelaburan antarabangsa mewah seperti Goldman Sachs. Saudara-saudara sekalian, apa pula pendapat anda untuk pengakuan Najib yang dianggap netizen ini sebagai satu pengakuan yang mahu cari jalan selamat dan hanya tidak bertanggung jawab? Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini. Greenfish kata, kalaulah orang yang menderma itu boleh disapina, pasti ceritanya akan jauh berbeza. Anak JB kata, tak tahu semua hal tapi tahu pakai jolo untuk cari dana peribadi untuknya. Cerita dongeng yang penyokong UMNO mudah percaya, kata anak JB. Tok Mudim kata, Najib tak boleh tahu semua hal 1MDB, tapi dia tahu pula siapa yang dia perlu pecat kerana mempersoalkan tentang 1MDB. Maksudnya, dia awal-awal sudah tahu salah laku yang berlaku dalam 1MDB yang tak boleh dibangkitkan oleh orang lain, kata Tok Mudim. Ping Merlim 2094 kata, mungkin kalau tiang dan pintu itu boleh bercakap, Najib akan salahkan juga sebab tak bagi tahu dia pasal kecelaruan dalam kes 1MDB. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen anda.